Okey, sekejap. Okey, jadi cikgu kita mulakan kelas kita pada hari ini. Hari ini kita nak belajar tajuk baru untuk alih bentuk komunikasi. Okey, di mana soalannya pelajar boleh rujuk daripada buku teks soalan alih bentuk komunikasi, soalan nombor 17 ke 18 cikgu tak ingat. Tapi dua soalan tu lah, antara 17 dengan 18. Buka buku teks. Okey. Okey, jadi kita teruskan kelas kita. Terima kasih semua pelajar sebab datang kelas. Okey, jadi kelas kita pada hari ini tajuk baru, kita nak buat graf. Graf bar dot. Graf apa agaknya Okey. Tapi sebelum tu kita nak ulang kaji sikit. Apalah yang nak diulang kaji ni kan? Seperti biasa teknik orang lidi. Okey. Mesti ada teknik orang lidi ni kita gunakan untuk menyemak kita punya graf sebelum kita hantar. Okey, supaya setiap bahagian dekat dalam kertas graf tu dah diisi. Jadi gunakan teknik ini supaya awak tidak cuai dan tidak hilang markah yang banyak. Berdasarkan apa yang telah berdasarkan latihan-latihan yang pelajar dah hantar, ada yang tidak ada yang berlaku kesilapan sikit je. Contohnya tak tulis label tak cukup, menyebabkan markah hilang yang sangat banyak, jadi rugi. Okey, jadi gunakan teknik orang lidi tu supaya semua bahagian dekat dalam kertas graf tu pelajar boleh isikan dengan lengkap sebelum dihantar. Okey, seterusnya untuk skala paksi Y ini kita akan gunakan tahu hari ni. Jadi ingat, kalau skala paksi Y ni kita boleh gunakan kaedah 3B. B yang pertama besar, nombor yang paling besar. Dalam jadual nanti kita akan tengok. Okay, and then nak bahagikan dengan bilangan skala kita dan kita akan bundarkan. Itu nak tentukan skala. Okay, kemudian bila kita nak tentukan size bar, so bila size maksudnya S. Okay, kita gunakan 3S iaitu kita akan gunakan kaedah 70. Untuk kali ni kita guna 70 ke? Nanti kita tengok. Okay, and then selang antar bar dan juga size bar. Ini tak masuk periksa, tapi kita boleh gunakan kaedah ini untuk kita bina jadual kita nanti. Kalau tak ingat 3S tu pun tak apa, tapi awak ingat cara nak buat dia. Okay, sama juga nak plot. Kalau 3K, K apa? K yang pertama kotak. Kotak kecil. K yang kedua, kira kotak kecil. K yang ketiga, kedudukan. Yang ini pun tak masuk periksa. Cumanya bila guna kaedah ni, awak boleh bina graf dengan lebih mudah. Okay, so soalan hari ni kita akan gunakan soalan daripada buku teks kamu, soalan nombor 18. Kalau ada buku teks tu buka sekarang. Boleh conteng kat dalam buku teks tu. Bahagian-bahagian yang boleh diconteng. Okay, jadi ini soalan nombor 18 daripada buku yang kita gunakan, buku LP. Okey, seterusnya. Jom kita selesaikan terus soalan ni. Okey, seperti biasa kita nak baca soalan dulu. Okey. Siapa nak tolong cikgu baca soalan? Saya. Okey, Vindi baca. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratusan perubahan keluasan tanaman ladang di negeri-negeri terpilih dari tahun 2013 hingga tahun 2016 di Malaysia. Okey, jadi tajuk ini kehendak soalan yang pertama tu kita dah nampak dah graf yang sesuai. Jadi kita akan lihat graf yang sesuai nanti. Okey, seterusnya dah baca soalan, kita dah tahu okey soalan ni minta kita buat graf. So kita akan cari kata kunci untuk menentukan kehendak soalan. So kata kuncinya, keywordnya dekat sini. Peratus perubahan. Okey, pelajar akan nampak kat sini ada
peratus perubahan. Okey, ingat kalau peratus perubahan ni graf apa yang sesuai? Memesong. Ya, graf memesong. Okey, peratus perubahan sesuai untuk graf memesong. Tapi kali ini kita nak buat graf memesong ni graf garis ke graf bar? Sebelum ni kita dah buat kat dalam latihan yang pertama hari tu yang kamu lukis. Kamu buat graf memesong tetapi graf garis. Cuba ingat apa keyword dia. Untuk graf garis kita guna keyword apa? Untuk graf bar kita guna keyword apa? So untuk soalan ni kamu rasa graf memesong bar ke garis? Okey, kawan kamu cadangkan, Chong cadangkan supaya kita buat graf memesong bar. Kenapa? Sebab tak ada keyword kalau graf garis tu dia tak ada keyword untuk graf garis. Okey, apa dia keyword untuk graf garis? Siapa ingat? Yang ini kena ingat. Kalau keyword ni kena ingat. Graf garis. Apa keyword yang paling popular sekali? Kalau tak boleh ingat semua pun yang paling popular apa? Kalau graf garis. Soalan yang lepas hari tu apa soalan keyword dia yang paling yang digunakan? Aliran. Okey, kalau graf garis soalan keyword yang paling popular ialah perkataan aliran. Ataupun yang kedua pola. Itu selalu keluar kalau dalam soalan selalu kita jumpa perkataan itulah untuk graf garis. Okey, tapi kalau untuk graf bar, apakah keyword yang paling popular untuk graf bar? Bilangan. Bilangan. Okey, banyak kali kita jumpa dalam beberapa jenis soalan dia gunakan perkataan bilangan. Bilangan penduduk, bilangan pelajar dan sebagainya. Tapi dalam soalan ni peratus perubahan keluasan tanaman ladang. Tak ada dua-dua keyword tu tak ada. Jadi nak buat yang mana satu? Garis ke bar? Ada cadangan? Nak buat yang mana satu? Garis ke bar? Bar. Okey, Windy cadangkan kita buat graf bar kerana cikgu pernah ingatkan dulu, cikgu bagi tips macam mana kita nak kenal pasti sama ada graf ni kita nak buat bar atau garis. Kita lihat pada perkara yang dibincangkan. Kalau macam dekat soalan ni, perkara yang dibincangkan ialah berkaitan dengan keluasan tanaman ladang. Jadi ladang tu kita nampak, nampak boleh kita lihat benda tu ladang tu wujud. Okey, jadi sesuatu yang boleh kita kira, kita nampak. Jadi dia sesuai untuk kita buatkan graf bar kalau perkara tu yang kita boleh nampak dan lihat. Okey, kalau kita tak boleh lihat, contohnya kita nak kira duit, nak kira apa lagi? Kalau minyak biasanya dia pakai kilo, jadi dia kira tong. Kilo pula. Dia kira berapa tong. Jadi dia boleh kita lihat juga. Biasanya yang tak boleh dilihat, yang tak boleh lihat ni duit lah, berkaitan dengan duit. Sebab tu kita banyak gunakan aliran untuk duit. Okey, jadi so untuk soalan ini peratus perubahan keluasan tanaman ladang. Okey, kita pilih untuk banner graf bar memesong. Okey, tapi ada cadangan yang mana satu kita nak buat graf bar memesong. Okey, yang ini. Kita akan gunakan kaedah graf bar memesong yang bawah ni. Tetapi gambar rajah kali ini, okey, kalau yang gambar rajah macam dalam contoh cikgu tunjuk ni, kamu dah pernah buat kan dalam kelas. Tapi untuk hari ini kita belum pernah buat lagi. So ini first time cikgu nak tunjukkan untuk pelajar. Okey, jadi sekarang kita nak lihat apakah beza graf bar memesong yang gambar rajah tadi tu yang kamu dah buat tu dengan graf bar memesong yang hari ini kita nak buat. Okey, bezanya ialah pada tempoh. Tempoh. Kamu cuba kirakan berapa tahun tempoh ni? Berapa tahun? 4. Tempohnya ialah 4 tahun. 4 tahun tempohnya. Kalau gambar rajah yang tadi tu, yang cikgu lihat tunjukkan dekat dalam ni, gambar rajah yang ini tempohnya 2 tahun.
Ini kalau 2 tahun gambar rajah ni macam ni. Tapi kalau 4 tahun, kalau 3 tahun atau 4 tahun, gambar rajahnya berbeza. Okey, macam mana gambar rajahnya? Gambar rajahnya akan jadi seperti ini. Okey, cuba kita tengok sikit. Okey, gambar rajahnya ada sedikit berbeza. Jadi sebab tu cikgu nak tunjukkan dalam kelas hari ini bagaimana untuk menyelesaikan soalan graf BAM mesong 3 hingga 4 tahun. Macam mana cara kita nak benakan graf barnya. Okey. Okey, so kita dah tentukan jenis graf yang kita nak bina. So sekarang kita nak tentukan tajuk kita. Okey, jadi seperti biasa tajuk bermula dari perkataan. Selepas perkataan menunjukkan. Menunjukkan. Okey, selepas perkataan menunjukkan sehinggalah perkataan di Malaysia. Ini ialah tajuk. Okey, jadi kita nak pastikan supaya kita tulis tajuk kita dengan betul. So cikgu akan sentiasa ingatkan supaya format tajuk tu kamu tak lupa. Mulakan dengan perkataan dengan nama negara, kemudian dekat bahagian tengah-tengah dia mesti ada isu iaitu tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini, peratus perubahan keluasan tanaman apa tu semua, dan akhir sekali tempoh. Itu kedudukan dia, jangan lupa, dan mesti ditulis dengan huruf besar. Okey, jadi ini tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, kalau kamu lihat soalan asalnya dalam bentuk seperti ini je. Tidak tersusun dalam huruf kecil. Tapi bila kamu dah tahu, dah kenal pasti, jadi kamu ubah suai dia jadi dia mengikut format tajuk untuk alih bentuk komunikasi. Okey, Malaysia di luar. Setakat ni soalan yang kita buat semua nama negara ialah Malaysia. Nanti lepas tu cikgu carikan soalan yang nama negara dia bukan Malaysia. Okey, seterusnya peratus perubahan keluasan tanaman mengikut negeri terpilih. Okey, dan tempoh dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Okey. So kita dah tentukan tajuk. Jadi ini tajuk kita. Dan kita nak bina jadual dan selesaikan soalan. Okey, jom. Okey, seperti biasa, siapa nak tolong cikgu bacakan soalan? Mula dari jabatan. Pecing, bacakan Pecing soalan. Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia mengklasifikasikan tanaman sebagai tanaman jagung, kacang tanah, tebu kuning, ubi kayu, ubi keledek, ubi keladi, dan singkong. Keluasan bagi tanaman ladang ini adalah lebih rendah berbanding keluasan bagi tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Alright, okay. Jadi dekat dalam perenggan yang pertama ni dia just berikan pengenalan jenis-jenis tanaman. So boleh tak daripada sini kita nak bina jadual? Okey, jadi nampaknya tak ada data tentang yang sesuai untuk kita gunakan untuk kita binakan jadual. Jadi kita bacakan lagi soalan perenggan seterusnya. Okey, siapa nak tolong baca? Izrin, tolong baca Izrin. Negeri Johor, Perak dan Selangor merupakan 3 buah negeri yang mempunyai keluasan tanaman ladang yang besar di Malaysia. Pada tahun 2013, keluasan tanaman ladang di negeri Johor adalah 2773.4 hektar. Manakala keluasan tanaman ladang di negeri Perak pula adalah sebanyak 1373.0 hektar. Keluasan tanaman ladang di Selangor adalah paling besar pada tahun 2013 berbanding dengan keluasan tanaman ladang di negeri Johor dan Perak. Keluasan ladang di Selangor adalah 4789.3 hektar. Okey, jadi terima kasih Izrin. Dekat dalam perenggan yang ini baru kita nampak dengan jelas data yang boleh kita masukkan ke dalam jadual kita. Iaitu dalam ayat yang pertama ni dia dah tunjukkan. Tadi sebab dia kata mengikut negeri terpilih. Jadi negeri yang terlibat tu ialah negeri Johor, Perak dan Selangor. Sebab dia tak ada mention nama negeri lain-lain kan. Okay, and then unit yang digunakan iaitu hektar. Hektar.
dan perkara yang lebih yang difokuskan kat sini ialah keluasan tanaman ladang. Jadi daripada data yang kita baca secara umum ni belum selesaikan lagi, kita baru lihat data sahaja. Okey, barulah kita dapat tahu maklumat yang boleh kita gunakan untuk kita bina jadual. Jadi bila kita dah bina jadual, kita dapatlah macam ni rupa dia jadual tu. Okey, tajuknya apa? Tadi kan kita mention dalam soalan dia mention tentang keluasan tanaman ladang. Okey, jadi kita gunakan data itu untuk kita masukkan dekat dalam jadual dalam ruangan khas untuk keluasan ladang. Okey? Dan tempoh tadi kita dah tahu ada 4, 2013 hingga 2016. Okey, jadi dekat sinilah perbezaan jadual untuk graf bar memesong. Kat sini. Inilah dia perbezaan dia. Graf bar memesong berbanding dengan graf-graf yang lain. Di mana walaupun kita dah dapat data tentang keluasan tanah tu dekat dalam soalan, tetapi data itu hanya sebagai maklumat asal. Kita kena ubah dia supaya kita boleh carikan nilai peratus dia dekat sini. Sebab apa kita kena cari nilai peratus perubahan dekat sini? Sebab kehendak soalannya dia minta peratus perubahan. Jadi kita kena carikan maklumat tentang peratus perubahan. Kena ingat tu. Jadi, apakah fungsi keluasan tanah kat sini yang dah kamu kira? Fungsi dekat sini. Fungsi ini untuk memberikan data awal, maklumat awal. Nombor yang awal-awal kita akan dapat. Tapi nanti bila kita dah ubah, baru kita gunakan nombor yang sebenar yang kita nak guna untuk masukkan dekat dalam graf kita. Jadi berhati-hati. Sebab pelajar selalu keliru. Nanti bila dia masukkan dekat dalam graf, dia akan gunakan nombor dekat sini, keluasan tanaman ni. Salah lah. Kalau kamu gunakan nombor dekat keluasan tanaman ladang ni, dia dah tak memenuhi kehendak soalan, iaitu peratus perubahan. Dan sia-sialah nanti kamu kira peratus perubahan tapi kamu tak gunakan masuk dalam graf. Jadi berhati-hati. Ingat, kalau peratus perubahan dalam graf mesti ambil nombor dekat ruangan peratus. Alright? Okay, dan seterusnya negeri yang terpilih tu kita dah dapat tahu tadi ialah negeri Johor, Perak dan Selangor. Okay, jadi ini ialah bentuk, cikgu nak tunjukkan dulu. Ini ialah bentuk jadual untuk graf bar memesong. Okey, jadi bila dia 4 tahun, tempoh dia 4 tahun, maka banyak kalilah kamu kena kirakan peratus perubahannya. Kat sini ada 1, 2, 3. Banyak kalilah kamu kena kirakan peratus perubahannya. Jadi terpaksalah sebab kita nak memenuhi kehendak soalan. Okey, jadi sekarang baru kita nak kenal pasti data-data yang diberi. Okey, tadi Izrin dah bacakan pada tahun 2013. So maknanya maklumat kat sini ialah berkait maklumat untuk tahun 2013. Okey. Jadi negeri Johor adalah sebanyak 2,773. So ini data untuk negeri Johor. Kemudian Perak dia dah bagi 13730 hektar dan Selangor dia kata paling besar pada tahun 2013 iaitu 4789.3. Jadi datanya semua dia beri sahaja, dia beri sahaja, kita tak payah nak buat pengiraan, tak ada yang lebih besar ke lebih kecil ke banyak meningkat sebanyak berapa, tak ada. Jadi kita ambil sahaja, senang. So bila dah ambil dah dapat, kita masukkan teruslah dekat dalam jadual kita. Dah siap untuk tahun 2013. Tapi belum siap habis sebab kita kena kirakan ni dekat sini pula. Nak kirakan peratus beza nilai dan peratus perubahan. Okey, tapi kita masih belum lagi untuk yang ini, walaupun kita dah dapat maklumat untuk tahun 2013, kita belum boleh kirakan lagi beza nilai dia sebab kita tak tahu nombor tahun 2014 nombor dia berapa. Jadi kita teruskan. Okey, jom. Siapa nak tolong cikgu bacakan seterusnya soalan?
Siapa? Loshi, tolong. Loshi bacakan. Keluasan tanaman ladang di Selangor merosot kepada 2789.87 hektar pada tahun 2014 berbanding dengan tahun 2013. Walaupun keluasan tanaman ladang di Selangor berkurang daripada tahun sebelumnya, tetapi keluasan tersebut masih mengatasi keluasan tanaman ladang di negeri Johor dan Perak. Keluasan tanaman ladang di Johor adalah sebanyak 2667.8 hektar. Negeri Perak pula mencatatkan keluasan tanaman ladang sebanyak 2178.9 hektar pada tahun 2014. Alright. Okey, jadi kali ini maklumat diberi untuk tahun 2014 pula. Okey, jadi di Selangor. Di Selangor. Maklumat yang pertama, Selangor merosot kepada. Maknanya kita ambil saja. Okey, kemudian Selangor berkurang. Johor dan Perak. Johor nilai dia keluasannya ialah 2667.8 hektar dan negeri Perak keluasan ladangnya ialah 2178 hektar. Okey, jadi data dah beri. So barulah kita boleh masukkan. Perlukan pengiraan tak? Ada tak mana-mana bahagian yang kita perlu kira? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada jadi kita ambil terus dan kita masukkan ke dalam jadual kita. So tak ada pengiraan, jadi kita masukkan teruslah dalam tahun 2014. So sekarang kita dah ada data untuk 2013 dan 2014. Jadi bolehlah kita nak kirakan kita punya beza nilai dan peratus perubahan. Okey, untuk pelajar kelas cikgu galakkan untuk kamu buatkan ruangan beza nilai ni supaya kamu tidak tidak keliru ataupun tak tersalah kira dan sebagainya sebab data tu kamu masukkan dalam jadual kamu nampak. Okey, tapi kadang-kadang bila kamu tengok dekat skema jawapan untuk soalan-soalan lain, dia beri dekat dalam jadual tu dia terus kirakan peratus perubahan. Pun tak ada masalah. Maksudnya beza nilai tu dia kira kat tempat lain. Tapi untuk cikgu, untuk pelajar cikgu, cikgu minta pelajar untuk tuliskan beza nilai tu dekat dalam jadual. Tak apa, dekat dalam exam tak ada masalah. Yang penting data yang dicari ada. So, cikgu galakkan kamu tulis beza nilai tu kat dalam ni supaya nanti kamu nampak dan kamu boleh semak. Okey, jadi kita teruskan macam mana nak kira. So ingat balik formula untuk kira peratus perubahan di mana beza nilai ni ialah kita tolakkan. Kita tolakkan tahun 2013 punya nombor, kita tolakkan dengan 2014. Ingat lagi kan? Okey, dan kita bahagikan dengan nilai awal. So kat sini kalau nilai awal dia 2013, jadi kita bahagi dengan nombor untuk tahun 2013 lah. Okey, kemudian dah dapat baru kita darabkan dengan 100. Okey, jom kita cuba carikan nilainya. So ini data-datanya untuk negeri Johor dan Perak kat sini dulu. Nombor dia dah beri tadi, so kita dah masukkan dan beza nilai cikgu dah kirakan. Jadi pelajar tolong cikgu kirakan peratus perubahannya berdasarkan formula yang diberi ni. Siapa nak tolong kirakan? Chong, berapa dapat Chong? 105.6. Peratus perubahan. Okey. Okey, jadi peratus perubahan seperti biasa tadi kita lihat formulanya beza nilai. So ini tadi beza nilai bila kamu dah tolakkan. Beza nilai tu kita dapat bila kita tolakkan. Okey, antara dua nombor ni tak kisahlah kamu nak tolakkan mana-mana pun. 2014 tolak 13 pun boleh. 2013 tolak 2014 pun boleh. Kamu akan dapat 105.6. So daripada nilai 105.6 ni tadi formula dia beza nilai bahagikan dengan nombor tahun yang pertama. Jadi inilah nombor pada tahun yang pertama. Bila kita dah bahagikan, kita darabkan dengan 100. So kita akan dapat
3.81. Tapi 3.81 ni adakah ini jawapan dia yang sebenar? Sebab kita nak tahu nilai dia positif atau negatif. Ingat graf memesong ini dia mesti ada tanda positif atau negatif. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada kita nak letak tanda positif atau negatif? Dekat sini. Dekat beza nilai ni positif ke negatif? Dengan dekat peratus perubahan ni, positif ke negatif. Macam mana? Kan cikgu dah ajar hari tu, macam mana caranya? Siapa ingat lagi? Okey, sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita nak tolakkan bahagian mana-mana pun. Nak tolak 2013 atau 2014 ke, 2014 atau 2013 tak ada masalah. Yang penting kamu tengok dekat dalam jadual semula. Sekejap. Yang penting bila kamu tengok dekat dalam jadual, bila kita lihat dalam jadual macam ni. Okey, ataupun lebih mudah kamu buat macam ni dulu. Bila kamu dah nampak 2013 dengan 2014. Okey, 2013 untuk negeri Johor nilainya ialah 2773.4. Manakala 2014 nilainya ialah 2667.8. Jadi nombornya tu semakin berkurang. Kan? Bila nombor tu semakin berkurang bermakna dia merosot. Bila dia merosot, dia akan jadi negatif lah, berkurang. Bila dia berkurang, dia jadi negatif. Jadi, awal-awal lagi kamu letakkan sahaja tanda negatif dekat ruangan peratus perubahan dan beza nilai. Okey? Sama juga dengan negeri Perak. Okey, negeri Perak kamu lihat. Daripada tahun 2013, nilai dia 1373. Tapi pada tahun 2014, dia meningkat. Jadi 2,000. Maksudnya meningkat. So bila meningkat dia akan jadi bertambah. Jadi kamu letak terus tanda tambah dekat situ. Okey. Sama juga dengan negeri Selangor. Pada tahun 2013 nilai dia 4,789. Tapi bila tahun 2014 dia merosot jadi 2,000. Bermakna dia akan berkurang. Jadi ini cara yang lebih mudah untuk kamu tentukan sama ada berlaku perubahan positif atau negatif. Kalau kamu bergantung kepada bagaimana cara kamu tolak, kadang-kadang kalau kamu tersalah tolak, nilai dia akan jadi kejap positif, kejap negatif, tak pasti. Tapi lebih selamat jika kamu gunakan kaedah yang cikgu tunjukkan ni. Kamu lihat dulu dalam jadual, nombor yang awal dengan nombor yang akhir. Okay, nombor awal tu maksudnya 2013 lah. Nombor akhir tu 2014. Kamu lihat dua nombor ni, kalau dia semakin berkurang, maksudnya dia akan jadi negatif. Dekat beza nilai dan peratus perubahan ni dia akan jadi negatif. Tapi kalau nombor tu semakin meningkat, maka dia akan jadi positif. Macam negeri Perak ni. Dia akan jadi positif. Macam tu je kaedah yang lebih selamat untuk kamu. Sebab tu cikgu minta kamu sediakan jadual dan buat jadual tu siap-siap. Macam ni supaya kita nampak. So kita dah letakkan dulu tanda positif negatif tu dekat ruangan yang beza nilai dan peratus perubahan ni. So nanti bila kita buat pengiraan, kita dah tak ada masalah untuk tentukan sama ada dia positif atau negatif dekat sini. Mana-mana pun boleh. Okey? Jadi itu cara yang selamat untuk kita tentukan sama ada nilai kita positif atau negatif bagi graf memesong ni. Lebih selamat kalau macam tu. Alright? Jangan bergantung kepada nombor mana kita tolak dulu. Jangan. Sebab dia boleh menyebabkan kamu keliru. Nombor ni nak tolak dulu ke? Nombor ni nak tolak. Dia akan buat kita keliru. Jadi, gunakan kaedah yang cikgu tunjukkan tadi lebih selamat. Alright? Okay, jadi bila kita dah buat pengiraan kat sini, kita akan dapat nilai dia ialah 3.81%. Tapi, tadi cikgu tanyakan nilainya positif atau negatif? So, nilainya ialah negatif. Sebab daripada 2733 ni berkurang menjadi 2667. Dia berkurang. So dia akan jadi negatif. Okey, negeri Perak dah tolong cikgu kirakan berapa dapat? Cikgu dah tolong kirakan beza nilainya 805.9. Cuba kamu tolong cikgu kirakan. Berapakah nilainya? 58.69. Alright, 5.8.69. So, kita lihat kat sini. Betul tak Windy kira? Okey, jadi ini beza nilainya dan ini 1373 cikgu ambil daripada tahun awal. Okey, kemudian kita darabkan dengan 100. Okey, dan
kita akan dapat nilainya 58.6%. Okey, tapi cikgu tak ubah kat sini. Sepatutnya kita ambil, hari tu cikgu dah ingatkan apa-apa nombor yang kita kira sendiri, kita akan ambil 2 tempat perpuluhan kan. Jadi kat sini cikgu tak ubah, tapi nanti cikgu ubah. Dan positif. Kenapa dia positif? Sebab 2014 dia meningkat. So bila dia meningkat dia akan jadi positif 58.6%. Apa ni? Jadual tak keluar. Okey, jadi bila kita dah kirakan, barulah kita boleh masukkan terus ke dalam jadual kita. Macam ni. Okey. Jadi nampak tak dekat sini kita dah kirakan. Negeri Johor dan negeri Perak kita dah dapat. Perak positif, maka nilainya kat sini positif. Dan negeri Johor negatif, maka nilai peratus perubahannya juga negatif. Okey, seterusnya. Kita nak tengok Selangor. Selangor tadi kita dah ada data juga, so kita nak kirakan juga. Okey, berapa tolong cikgu kirakan. Berapa dapat? Peratus perubahan. Negatif 41.75. Alright. Jom kita tengok negatif 41. Negatif dia negatif kerana nilai dia merosot. Daripada 4,000 turun jadi 2,000. So dia merosot. Jadi dia jadi negatif. Okey, jadi ingat ini ialah beza nilai. Okey. Dan ini ialah nombor awal. Darabkan dengan 100. Betul. 41.75. Cikgu tak letak nombor 5 letak kat situ. Dan negatif. Nilainya ialah nilai negatif. So, kita dah masukkan dekat sini nilai negatif. Nilai untuk peratus perubahan untuk negeri Selangor. Okey? Jadi, cikgu nasihatkan. Ingat balik nasihat cikgu tu. Kita tentukan dulu tanda positif negatif tu daripada jadual. Daripada jadual kita tentukan dulu tanda positif dan negatif, lepas tu baru kita buat pengiraan. Okey, jangan kamu tentukan tanda positif dan negatif tu daripada pengiraan kamu, tolak atau tambah tu tadi. Sebab dia mungkin akan mengelirukan. Okey, seterusnya kita nak masuk ke perenggan yang ketiga pula. Okey, siapa nak tolong cikgu baca? Ya. Okey, dipersilakan. Pada tahun 2015, negeri Johor mencatatkan keluasan tanaman ladang yang tertinggi iaitu 3,514.5 hektar. Keluasan tersebut merupakan peningkatan sebanyak 846.7 hektar daripada tahun sebelumnya. Keluasan tanaman ladang di Perak juga mengalami peningkatan iaitu bertambah kepada 2,473.1 hektar. Situasi yang berbeza ditunjukkan oleh keluasan tanaman ladang di Selangor apabila mengalami pengurangan kepada 1,475 hektar. Okey. Okey, nampaknya kita ada kawan baru yang namanya telah bertukar menjadi Farisha. Okey, jadi kali ini kita nak dapatkan data untuk tahun 2015. Jadi maklumat kat sini kita lihat negeri Johor keluasannya ialah 3,514. Keluasan tersebut merupakan peningkatan sebanyak 8,467. Jadi ini mungkin maklumat yang dia dah beri, jadi kita boleh masukkan terus ke dalam jadual. Okey, Perak bertambah kepada 2,473.1 dan Selangor pengurangan kepada. Jadi semua data ini kita ambil dan kita masukkan sahaja, tak ada pengiraan. Jadi ini merupakan, yang ini ni merupakan maklumat tambahan dia beri dan kita boleh masukkan terus ke dalam jadual. Okey. So inilah dia data yang telah diberi tadi. Johor 3,000, Perak 2,000, Selangor 1,000. Dan juga maklumat yang diberi, dia kata berlaku peningkatan untuk negeri Johor. Jadi tambah 8,467 dekat beza nilai tu. So tak payah kira lah untuk negeri Johor. Untuk beza nilai lah, untuk peratus perubahan kena kira. Okey. Okey, jadi sekarang kita dah ada
pengiraan nombor yang cukup untuk kita buat pengiraan peratus perubahan bagi kumpulan yang kedua 2014 dengan 2015. Okey, tadi kumpulan pertama 2013 dengan 14 tadi kita dah kirakan. Sekarang 2014 dengan 2015. Beza nilai dia berapa? Nak tengok perubahan. Okey, ingat peratus perubahan dia mesti ada dua gabungan, dua nombor baru boleh kita tentukan peratus perubahannya. Jadi sebelum kita buat pengiraan tadi cikgu cakap kita kena tentukan dulu positif atau negatif, meningkat atau menurun. Okey, untuk negeri Johor kita lihat dia berlaku peningkatan daripada 2000 kepada 3000, bermakna dia akan jadi positif kat sini. Itu maksud peningkatan. Okey, kemudian negeri Perak kita lihat daripada 2100 kepada 2400 juga berlaku peningkatan. So bila meningkat kita letakkan tanda positif. Okey, tetapi negeri Selangor daripada 2000 dia menurun kepada 1000. Bermakna dia akan berlaku pengurangan kat sini. Okey, jadi selepas kamu tentukan sama ada dia meningkat atau menurun, sama ada dia positif atau negatif, kamu dah letakkan simbolnya dekat dalam ruangan beza nilai dan juga ruangan peratus perubahan, barulah kita kirakan, kita buat pengiraan, nak tahu beza nilai dan peratus perubahan. Okey, jadi untuk negeri Perak. Okey, cepat tolong cikgu kirakan negeri Perak peratus perubahannya berapa dan Selangor peratus perubahannya berapa. Tolong cikgu kirakan. Siapa ni ada kat sini ni? Zahira boleh tak tolong kirakan? Pecing tolong cikgu kirakan untuk negeri Perak. Lim, Lim pun ada ni dekat sini. How are you, Lim? Can you respond me? Semalam tak masuk kelas, kenapa tertidur Lim? Okey, Pecing dah kira Perak dapat berapa? 294.2. 4.2. 4.2 betul? Betul. Kita tengok betul ke 4.2. Macam mana boleh dapat 4.2? Bukan, yang tu beza nilai dapat. Oh, beza nilai 294.2. Alright. Okey, jadi beza nilai 294.2 ni tolakkan. Ini tolak sini dapat berapa. So dapat beza nilai dia 294.2. Okey, kemudian kita bahagikan dengan nilai awal 2178.9 ni kita ambil untuk tahun 2014. Bila dah bahagikan, darabkan dengan 100, maka kita akan dapat 13.5%. Okey, sepatutnya, ya? Yang itu bukan positif ke? Apa dia? Yang itu bukan positif ke? Negatif, positif. Oh, positif positif. Apalah cikgu ni? Positif kat sini. Okey, daripada 2100 kepada 2400. So dia jadi positif. Alright. Okey, seterusnya Selangor. Siapa dah kira? Dapat berapa? Beza nilai dapat berapa? Chong dapat berapa, Chong? Itu yang Selangor. Selangor. Negatif 47.12. Okey, negatif 47.12 Okey, ini beza nilai dia 1314 and then nilai awal dia 2789 darabkan dengan 100. So kita akan dapat nilai untuk peratus perubahan negatif 47.1%. Okey, kalau kita ambil 2 tempat perpuluhan, berapa sepatutnya nombor ni? 47.1 ni. 47.13. 47.13. Okey, nanti kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Kalau yang ni tadi 13.5 ni 50 kan? 13.50 kan? Okey.
Okey, jadi dekat sini tadi cikgu ulang semula, kita nak tentukan tanda positif ataupun tanda negatif ni, kita lihat kepada nombornya. Okey, nombor yang awal tu 2100 dan nombor yang akhir ni 2400. Jadi dia akan jadi positif sebab dia semakin meningkat. Okey, tapi untuk Selangor daripada 2700 dia berubah, dia menurun kepada 1400. So dia akan jadi negatif. Macam tu kaedahnya. Alright. So bila kita dah kirakan, kita dah dapat nombor untuk negeri Perak dan Selangor. Tetapi negeri Johor kita belum dapat lagi sebab kita belum kira. Okey, siapa boleh bantu cikgu kirakan untuk negeri Johor? Negeri Johor untuk 2014 hingga 2015 ni dia berlaku peningkatan, so dia positif. Siapa boleh tolong? Alamak, dah tertekan pula, dah dapat dah nombor. Okay. Nombornya ialah 31.7. Alright. Perenggan yang terakhir. Siapa nak tolong baca? Ya. Okay. Negeri Johor dan Selangor menunjukkan penurunan bagi keluasan tanaman ladang pada tahun 2016. Keluasan tanaman ladang di Johor merosot kepada 3,170.6 hektar, manakala keluasan tanaman di Selangor pula berkurang kepada 1,341.3 hektar pada tahun 2016. Negeri Perak mempunyai keluasan tanaman ladang yang terbesar pada tahun 2016 kerana kesesuaian tanah dan cuaca di negeri tersebut dengan tanaman ladang yang diusahakan. Keluasan tanaman ladang di Perak mengalami peningkatan yang besar iaitu kepada 3,501.2 hektar berbanding dengan tahun 2015. Alright. Okay, jadi kita dah siap. Jadi kita dah pun dapatkan datanya tadi, tak ada pengiraan, dia semua dia bagi data sahaja. Jadi kita dapat 2016 untuk negeri Johor, Perak dan Selangor. Okey, jadi sekarang kita ada lagi satu bahagian untuk 2015 kepada 2016. Apakah peratus perubahannya? So kita akan lihat dekat sini. Kita lihat kat sini pula 2015 dengan 2016 nombornya tu kita lihat dulu sebab kita nak tentukan dia meningkat ke menurun. Okey, Johor 2015 kepada 2016. Positif ke negatif? Positif ke negatif? Cepat. Johor. Negatif. Negatif sebab dia merosot daripada 3,500 kepada 3,100. Okey, Perak. Daripada 2,400 kepada 3,500. Banyak tu. Meningkat ke menurun? Positif. Ya, positif. Okay, and then Selangor daripada 1,400 kepada 1,300? Negatif. Ya, negatif. Alright. Jadi senang kan nak tentukan macam tu. Lebih mudah kamu tentukan macam tu. Kemudian baru kita buat pengiraan. Alamak, baru nak suruh kamu kira. Okay, cepat. Tolong cikgu kirakan beza nilai. Tolong cikgu kirakan beza nilai untuk negeri Johor, Perak dan Selangor. Cikgu bagi masa 1 saat dari sekarang. Mira kira untuk Johor, Loshi kira untuk Perak, Windy untuk kira untuk Selangor. Beza nilai. And then siapa lagi ada ni? Izrin kirakan peratus perubahan untuk Johor. Pecing kirakan peratus perubahan untuk Perak. Chong kirakan peratus perubahan untuk Selangor. Yang lain-lain ni cikgu tak tanya kan, nanti merajuk pula. Lepas ni cikgu tanya Okay, cepat. Siapa dah dapat? Mira dah dapat? 343.9. Okay, Mira dapat 343.9. Okay, Chong? Negatif 9.06. Negatif 9.06. Selangor kan, Chong kan? Ya, betul. 9.06. Okay, lagi Izrin? Loshi? 1028.1. Mana ni, Perak Perak. 1028.1.
Windy? 这个是啷个啊？ Selangor. 杯子啊， negatif 133.7. 133.7. Lagi siapa? Pei-Ching? 41.57. 41.57. Pei-Ching mana? Johor Perak. Perak. 41.57. Izrin? 9.78. Positif ke negatif? 9.78. Negatif. Okey, so kita dah pun lengkapkan jadual kita atas kerjasama beramai-ramai. Kan sekejap je dah siap. So kita semak dengan jawapan yang sebenar. Nampaknya semuanya tepat sekali. Sama dengan yang cikgu kira. Yeay, pandai. Okey, dah pandai. Okey, so kita dah lengkapkan jadual kita. Dah boleh nak bina graf. Jadual dah siap, dah boleh nak bina graf. Okey, jom kita bina graf kita. So nanti graf kita akan jadi macam ni lah. Graf bar memesong 4 tahun. Bila dia 4 tahun, kamu lihat kat dalam gambar rajah ni, dia akan berkumpulan seperti ini. Ini 2013-14, ni 2014-15, ni 2015-16. Macam tu, dia berkumpulan. Okey, cikgu kena highlightkan ini sebab dia berbeza dengan yang sebelum ni. Kalau kita buat sebelum ni dia asing. Dia tak bercantum kan? Dia asing. Tapi kali ini dia grupkan mengikut tahun. Mengikut kat tahun. Sebab tu tadi bila kita buat beza nilai, kita buatkan by group macam ni. Jadi bermakna bila kita buat graf, dia akan jadi macam ni. Dia ikut group dia tu. Okey? Boleh faham Jadi pelajar nanti tolong berhati-hati semasa membuat membina graf memesong. Kalau diberikan soalan graf bar memesong macam ni, sila berhati-hati. Dia hanya untuk graf bar memesong. Kalau graf garis memesong, dia tak jadi. Dia maksudnya dia macam biasalah, macam graf garis. Tapi kalau graf bar, dia akan berkumpulan seperti tadi. Okey? Jadi seterusnya, seperti biasa, bila kita nak bina bila graf, kita perlukan jadual. Jadi pastikan semua data yang ada dalam jadual kita akan pindahkan ke dalam kertas graf kita. Okey, mengikut tempat-tempat yang telah kita tetapkan, iaitu tajuknya, mesti dah ada label, paksi X, paksi Y, petunjuk, sumber semua dah ada. Okey, semua data tu kita boleh ambil daripada jadual kita. Tapi dekat sini berlaku ada sedikit perbezaan berbanding dengan bila kita nak pindahkan daripada jadual ke kertas graf yang lain-lain. Okey, jadi apakah bezanya? Jom kita tengok. Tapi sebelum tu kita check dulu. Kalau tajuk, kita nak ambil kat mana? Tajuk ambil daripada tajuk dalam jadual, kita copy, pastekan, masukkan dekat dalam kertas graf kita. Kemudian paksi Y. Okey, lihat kat sini. Okey, paksi Y kat sini kita ambil peratus perubahan keluasan ladang dan unitnya ialah peratus. Ini perlu berikan perhatian dekat sini. Okey, dia tak sama macam dekat dalam jadual. Kat dalam jadual biasanya kita ambil yang ini kan, keluasan tanaman ladang. Biasanya kita ambil yang ini. Kalau dalam graf-graf yang lain, biasanya kita akan ambil yang ini untuk kita masukkan dekat paksi Y. Tetapi untuk graf memesong, kita ikut kepada kehendak soalan. Soalan minta peratus perubahan keluasan tanaman ladang. Jadi kita ambil yang ini, kita masukkan dekat paksi Y. Label paksi Y. So bila kehendak soalannya ialah peratusan, unit pun kita akan buat simbol peratus. Okey? Jadi bila cikgu ingatkan macam ni, pelajar perlu beri perhatian. Berhati-hati dengan kehendak soalan. Okey, memang kebiasaannya kita akan ambil keluasan tanaman ladang. Tapi itu kebiasaan. Yang ini special. Untuk graf memesong special. Okey, kita ambil daripada tajuk. Alright, seterusnya selepas kita tentukan paksi Y, kita nak tentukan pula
Paksi X, label paksi X kita nak ambil dekat mana? Label paksi X mesti ada tahun, mesti ada tempoh. Itu kita ambil daripada sini, ruangan sini. Ambil dan masukkan. Okey, seterusnya. Petunjuk, kita ambil daripada sini, ruangan petunjuk seperti biasa. Dan ingat titik asalan. Mesti berada dekat tengah. Untuk graf memesong, mesti berada dekat tengah. Jangan tersilap pula kamu tulis dekat bawah. Habis nanti. Alright, apa lagi yang belum? Skala paksi Y nanti kita akan tentukan. Dan akhir sekali ialah sumber. Kita ambil daripada sumber dekat jadual. Okay, so dah siap. Kat mana nak cari, kita dah tahu datanya. Bila data dah ada, terus pindahkan ke dalam kertas graf. Okay, supaya kamu tidak terlupa nak tulis kemudian nanti. Okay, seterusnya. So sekarang kita dah ada kita punya paksi, kita dah siap label. Sekarang tadi kita belum tentukan skala paksi Y. So sekarang kita nak tentukan skala paksi Y. Seperti biasa, skala paksi Y kita akan gunakan kaedah 3B. Okay, B yang pertama besar, kita nak ambil nombor yang paling besar. Okay, apakah nombor yang paling besar tadi dalam jadual? Cepat nak kirakan ni, nak buat skala. Berapakah nombor yang paling besar? Cuba tengok dalam jadual. 58.69. Okey, kenapa cikgu tanya kenapa kita nak tentukan nombor besar? Jadi nombor yang paling besar tu kita nak ambil dari mana? Sekejap Nombor yang paling besar tu nak ambil daripada mana? Daripada keluasan ke daripada peratus perubahan? Nak ambil yang kat mana? Sekarang ni bila kita nak buat graf, nombor tu nak ambil daripada data dekat ruangan keluasan tanaman ke ataupun kita nak ambil daripada peratus perubahan atau beza nilai? Yang mana satu nak ambil? Peratus perubahan. Kita akan ambil nombor daripada peratus perubahan. Kita ambil dari sini. Okey, bersesuaian dengan kehendak soalannya peratus perubahan. Okey, jadi kita pun ambillah data daripada peratus perubahan yang kamu dah kirakan ni. Okey, sama juga macam carta kan, carta pi. Kena pastikan sudut ke peratus. Jadi kalau nak tulis dalam graf kita ambil peratus. Samalah dengan graf memesong. Kita ambil nilai daripada peratus perubahan. So yang kat sini tadi Bindi dah tolong carikan nombor yang paling tinggi ialah 58.7. Okey, jadi nombor yang paling tinggi ialah 58.7. So kita nak bahagikan, nak bagi kepada berapa? So kita lihat dekat kita punya skala kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita bahagi 6. Walaupun dekat bawah ada, kat atas dengan kat bawah ni maksudnya sama. Yang positif atas, yang negatif bawah. Maksudnya sama. Jadi kita kira 6 sahajalah. 6 kat sini. 6 pula. Kita kira skala dia ada 6. Jadi kita bahagikan dengan 6. So kita akan dapat 9.783. Jadi kita bundarkan. Bila kita bundarkan 9.7, jadilah 1 cm sama dengan 10. So kita dah dapat dah. Dah dapat dah 10 kat sini. Sekejap cikgu padam dulu. Cantik nanti conteng. Okay, kita dah dapat 10 untuk 1 cm. So kita pun masukkan. Okay, so sekarang kita dah siap nilai untuk 1 cm kita. Okay, jadi nampak tak senang je sebenarnya step dia. Kalau kamu tak ingat pun 3B tu apa, tapi kamu ingat step dia ialah cari dulu nombor yang paling besar, bahagikan dengan berapa skala kita yang kita nak buat. Okay, kalau macam ni biasanya cikgu rasa kamu dah boleh fixkan ni, maksudnya dah tetapkan. Kalau graf memesong, mesti kita bagi 6. Senang kan? So bila dah bagi 6, okay, nombor paling besar bagi dengan 6, dapat berapa bundarkan. Terus tulis. Pendek je step dia 3. Nombor paling besar bagi 6, dapat berapa bundarkan. Terus kamu boleh tuliskan dapat berapa. So dah dapat dah skala paksi Y. So bila kamu dah boleh kira dengan cepat, seterusnya kita nak benakan bar kita. So kita nak bina saiz bar, kita gunakan kaedah saiz size kan S. So 3S.
Jadi kali ini kita boleh gunakan kaedah 70 sebab ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu kita gunakan sepenuhnya. Jadi kita gunakan kaedah 70 saiz bar. So 70 kita nak tolak dengan 16. Kenapa cikgu tolakkan dengan 16? Sebab 4 darab 4 cikgu nak selang dalam, tadi kan kita dah bagi grup. Cikgu nak setiap grup tu selang antara grup tu cikgu buat 4 kotak kecil je. Okey, jadi kalau kita bayangkan kat sini, ini okey kat sini. Okey, kat sini dan dekat sini. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Cikgu nak 4 kotak kecil. So dia ada 4 tempat kat sini, 4 selang. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 4 darab 4 dia jadi 16. So cikgu tolakkanlah. 4 darab 4 darab 16, 70 tolak 16. Dapat selang antara setiap tahun tu ialah 54. So kita bahagi dengan 3. Kenapa bahagi dengan 3? Sebab kita ada 3 tempoh. 1, 2, 3. Jadi 54 kita bahagi dengan 3 sebab ada 3 tempoh. Kalau dia ada 2 tempoh, so kita bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat saiz barnya. Okey, tadi 54 bahagi 3 kita dapat 18. Tapi 18 tu belum lagi kita tahu saiz 1 bar. Itu baru kita tahu saiz untuk 1 tempoh ni. Saiz dia ialah 18. Jadi kita nak tahu saiz 1 bar, kita bahagi kepada 3. Alamak. Kita bahagi kepada 3. Kenapa kena bahagi kepada 3? Sebab ada 3 petunjuk. Ni. Okey. Jadi tadi kita dah tahu 1 ini ialah 18 kotak kecil. Kita bahagi dengan 3. So barulah kita dapat 1 kotak kecil tu besarnya ialah 6. Semula. Besarnya ialah 6. Okay, jadi bila pelajar lihat dekat sini, bila kita dah tentukan saiz bar tu 6. Jadi kalau dilihat kat sini nampak tak? Dia jadi perfect aja. Hujung sini 4, hujung sini 4. Selang yang kita nak buat tu. Kat sini 4, kat sini 4. Kan dia dah jadi seragam aja. Nanti gambar rajah kita tu top memang jadi cantik punya. Jadi sebab tu cikgu galakkan kamu tentukan saiz bar tu awal-awal. Okey, jadi kita dah tahu skala, kita dah tahu saiz bar kita nanti. Setiap bar tu ada 6, saiz je 6 kotak kecil. So sekarang kita nak plotkan. Nak plotkan kita kena tahu dulu supaya senanglah kita nak plotkan. 1 bar tu berapa kotak kecil dia. So kita gunakan kaedah 3K. Nak kira kotak kecil, kita tahu tadi 1 cm sama dengan 10 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm sama dengan 10 kotak kecil. Salah. 1 cm sama dengan 10%. Kemudian 1 cm juga sama dengan 5 kotak kecil. Okey, so kita bahagikan dengan 5. Jadi 10 bahagi 5, takkanlah tak tahu. Jadi maknanya 1 kotak kecil nilainya ialah 2. Jadi 1 kotak kecil tu nilainya ialah 2. So sekarang barulah kita boleh kirakan berapa kotak kecil untuk semua nombor-nombor tu. Tadi kamu dah kirakan peratus perubahannya. So kita ambil nombor peratus perubahan tu, kita bahagikan dengan 2, dapat berapa. Okey, kat sini cikgu tolong kirakan sikit. Beberapa nombor, cikgu kirakan untuk tahun 2013, 14 dan 14, 15. Okey, kemudian kita plotkan. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dulu nombornya. Okey, contoh contoh nombor 381. Ini untuk tahun 2013 ni. 381 Negeri Johor, 381 kita bagi 2, maknanya kita nak plotkan yang pertama tu ialah 1.09. Maksudnya 1 kotak je. 1 kotak kecil je untuk Negeri Johor pada tahun 2013-14. Jadi sebab tu kalau lihat dalam gambar rajah ni, dia 1 kotak je kat sini. Dah tak payah ubah dah, kat situ je. Okay, seterusnya nombor yang kedua, ni nombor yang paling besar. Ini negeri Perak tadi. Okey, 58.7 bahagi 2, kita akan dapat 29.35 kotak. Maksudnya 29 kotak lah ni. 29 kotak kecil. Dan seterusnya Selangor, 20 kotak kecil.
Okey, jadi kita lihat kat sini. Macam mana cara kita nak plotkan. Okey, tadi kita dah tentukan saiz dia. Ini semuanya kita dah tentukan saiz dia. Sekarang kita nak tengok macam mana cara kita nak plot. Okey, Johor tadi disebabkan satu kotak, so kita tak payah nak gerakkan lah. Tapi Perak kita dah kira tadi nilainya ialah 39 kan. 29 kotak. Jadi kita pun kirakan 29, 10, 20, 29 kotak. So kita buatkan bar tinggi dia 29 kotak. Dan seterusnya negeri Selangor. Macam tu. Okey? Macam itulah kaedahnya. Fungsi nak kira kotak kecil tu, kita kirakan berapa kotak kecil, lepas tu terus je kita plot. Jadi tak payahlah kamu nak tengok berapa kat tepi-tepi ni, tak payah. Kamu dah kira dah bilangan kotak kecil tu siap-siap. Faham tak? Okay, jadi seterusnya, sama juga. Yang ini pun sama kaedahnya. Kita kirakan kotak kecilnya, kemudian kita plotkan, tentukan kat mana dan kita lukiskan bar kita. Dan seterusnya. Dah siap. Okey, dah siap dah bar kita. Dengan menggunakan teknik yang cikgu ajar tu, semua supaya dia lebih mudah untuk kamu bina. Tu sahaja. Teknik tu untuk mudah bina je. Tak hafal nama teknik tu pun tak apa. Tapi gunakan cara pengiraan tu, kamu gunakan cara tu supaya kamu boleh bina dengan mudah. Nak tentukan skala Paksi Y. Supaya kamu boleh kira dengan mudah. Carikan, tentukan skala Paksi Y, carikan nombor yang paling besar, bahagikan dengan bilangan skala kamu. Kalau memesong ni kita bahagi kepada 6, dah dapat dah. Bundarkan, dah dapat dah. 1 cm dapat berapa. Kemudian saiz bar, nak tentukan saiz bar supaya gambar rajah kamu nanti jadi seragam. Semua ada tempat dia dekat atas kertas bar. Kemudian barulah kita plotkan. Nak plotkan kita kirakan kotak kecil. Okay, tak ingat formula tak apa, tapi kamu ingat macam mana step dia. Nak kira kotak kecil, bahagikan dengan 10 cm. Bahagikan dengan berapa bilangan kotak kecil. Okay, kemudian baru boleh plotkan. Okay, itu cikgu nak tolong kamu lah cara nak bina graf. Okay, tapi untuk graf bar memesong yang kita nak buat hari ni, yang cikgu nak tunjukkan ialah di mana bila graf bila tempohnya lebih daripada 2 tahun, bermakna kalau dia beri 3 tahun ataupun 4 tahun tempohnya, kamu perlu buat gambar rajahnya seperti yang kita buat pada hari ini, seperti ini. Gambar rajahnya mesti jadi seperti ini. Okey, kalau kamu dapat lihat dekat sini, dia dibuat mengikut kumpulan. Yang ni dia buat mengikut kumpulan dia. Okey, dia mengikut kumpulan dekat sini. Yang cikgu nak tunjukkan yang itu. Okey, itu beza antara graf bar memesong 3 dan 4 tahun berbanding dengan 2 tahun. Okey, kalau yang 2 tahun tu kamu buatkan satu-satu macam ni. Kamu buat macam tu. Okey, kalau untuk ini kamu akan buat dia berkumpulan seperti ini. Okey, okey, setakat ni ada soalan nak tanya cikgu? Boleh? Tak ada, boleh. Okey, boleh faham Jadi langkah-langkah untuk bina graf bar memesong ni kamu dah tahu. Okey, cara nak bina, nak tentukan jadual pun kamu dah tahu. Kat mana nak ambil nombor untuk masukkan dekat dalam graf bar pun kamu dah tahu. Okey, so bila cikgu mention tu maknanya itu semua perkara yang penting kamu perlu beri perhatian. Okey, label Paksi Y-nya perlu diberi perhatian. Nombor yang perlu diambil untuk diplotkan, nak ambil dekat bahagian ruangan peratus perubahan pun kamu perlu perlu ingat. Okey, dan bila banner, rambut rajah dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi berkumpulan macam ni. Okey, 3 perkara ni kamu mesti ingat. Okey, dan yang paling penting, bila kehendak soalannya ialah peratus perubahan, unit dia pun mesti peratus. Alright? Dan ilmu asas yang kamu perlu ada ialah keyword. Kalau graf garis, keyword dia aliran atau pola. Itu yang popular lah, yang biasa keluar dalam soalan. Yang lain-lain pun kamu dah tahu kan? Okey, kalau graf bar, sama ada dia bilangan, ataupun kalau macam dalam soalan ni dia tak ada perkataan bilangan dalam soalan. Tapi
Isu yang dibincangkan tu ialah sesuatu yang kita boleh nampak. Ladang tu kita boleh nampak. Okey, jadi kita gunakan graf bar. Okey, jadi itu tips yang cikgu berikan untuk hari ini dan ilmu yang cikgu berikan pada hari ini. Cikgu harap boleh membantu kamu untuk bina graf bar memesong. Okey, kita jumpa kelas pada hari Khamis nanti. Tajuk baru kelas kita pada hari Khamis iaitu graf piramid komponen. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you kelas. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.